Baik, Alhamdulillah tanpa membuang masa sudah pun hadir ya di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sengakan pagi ini. Di sebelah kanan saya, terus saja kita perkenalkan kepada audio penonton yang mulia, Tuan Nur Muhammad Iqral bin Abdul Hamid ya, merupakan Ketua Bahagian Teknikal Pendaftaran dan Perlesenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Sihat pagi ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Dan berada di sebelah kanan Tuan Nur Muhammad Iqbal ialah Nur Ramimi binti Sahari, merupakan jurutera sistem. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat pagi ini juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pertama sekali Rapai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk mengungsikan kepada kami berdua ni. Begitu juga penonton-penonton kita ni berkenaan dengan segmen Negara Pintar Terhubung, nomborku Click and Bid. Jadi Intan akan memulakan wawancara ini. Silakan Intan. Ya, terima kasih Wali. Jadi ya, kita akan tanyakan kepada Tuan Nur Muhammad Iqral. Jadi Tuan ya, Jabatan Pengangkutan Darat akan memperkenalkan ya ciri terbaru dalam nomborku iaitu Click and Bid. Jadi mungkin boleh Tuan jelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Silakan. Okay. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, sebelum Ana akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Click and Bid, so kita juga akan memaklumkan kepada orang ramai yang mana bagi kalau untuk memperolehi tanda pengenalan kenderaan, which selalunya kita dipanggil plate lesson. Ya. So ada dua kaedah tu. So antaranya adalah melalui tawaran tertutup dan terbuka. So pada pada Jun yang lalu, Jabatan Pengangkutan Darat telah memperkenalkan satu sistem nomborku Click and Buy. So itu ia punya bagi orang ramai untuk mendapatkan tanda pengenalan kenderaan melalui tawaran terbuka dalam talian. Kalau sebelum ini orang ramai terpaksa ke kaunter untuk mendapatkan tanda pengenalan berkenaan. So dengan adanya sistem Click and Buy itu, alhamdulillah, ianya kalau dilihat trend dalam hasil dan pembelian orang melalui dalam talian itu meningkat. So kalau melihat ada mendapat galakan dari orang ramai, so, dan di sini kami menambah lagi ciri-ciri dalam nomborku daripada tawaran terbuka tadi, dan now we focus on tawaran tertutup. So tawaran tertutup ini mungkin sebelum ini dilaksanakan secara manual. So, alhamdulillah, insyaAllah ianya akan dilaksanakan dalam talian dan juga untuk dibukakan melalui kaunter hybrid untuk bagi tawaran tutup. Iya, baik, alhamdulillah ya, daripada Click and Buy dan sekarang Click and Bid ya. Sambutannya pun alhamdulillah sebelum ini sama-sama menggalakkan ya. Baik, mengenai Click and Bid ini, apa tujuan ianya diperkenalkan itu Tuan? Antaranya Click and Bid ini ianya diadakan adalah untuk memudah cara kepada orang ramai untuk mendapatkan tanda pengenalan, dan juga bagi mudah carakan itu supaya kita ni kalau dulu untuk menenda tanda pengenalan ni peserta kita ni kan datang ke kaunter KJPD. So ini kalau orang ramai melihat saja tempoh ianya tawaran tertutup atau buka, dia punya untuk menendanya, dia boleh dibuat tawaran di mana pun ia jua dan juga bila pun jua maksudnya ia nak payah malam kah, subuh kah, so dia orang ni perlu menunggu jam kaunter buka. Kalau orang putih anytime anywhere 24 hours tu. 24 hours lah kiranya. 24 hours. Jadi ianya menerusi aplikasi ni Tuan. Ianya akan menerusi melalui laman sasawangan. Laman sasawangan nomborku akan dijelaskan lebih lanjutkan oleh Puan Ramimi. Okey. So antaranya juga ciri-cirinya ianya diadakan supaya orang ramai akan menerima resit berbentuk digital. Sebagai pengesahan tawarannya itu telah dibuat. So, kalau sebelum ini yang datang ke kaunter buat pembayaran dan resit akan dikeluarkan resit fizikal. Dan ini insyaAllah ianya
akan berbentuk digital sajalah. So akan di email? Yes. Ngam. Dan di samping itu juga antara yang paling penting kenapa ianya diadakan adalah untuk mempercepatkan proses. Mungkin kalau dulu sebelum ini kita ni melihat ianya mengambil masa yang agak lama. Ya. Ya. Dan insyaAllah ianya akan memendekkan proses yang sangat jauh lah. Kita ni cepatkan data entry-nya dan sebagainya. Dan di samping itu, ianya juga meningkatkan lagi integriti dan juga ketelusan pengurusan sistem penomboran bilangan kenderaan lah. So dalamnya menilai itu sekarang data entry will be on the system itself, will be data ada human error-nya tu lah dan sebagainya. Ya. Okay. Ya, jadi itulah antara tujuannya ciri Eclipse dan juga BIT ini diperkenalkan. Jadi tuan tadi ada yang menyentuh mengenai dengan tawaran tertutup, ya, iaitu tanda pengenalan kenderaan. Jadi mungkin boleh dijelaskan dengan lebih lanjut lagi apa yang masukkan dengan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan dan juga ni tuan, apakah antara perbezaannya dengan tata cara yang dilaksanakan pada masa ini. Okay. So sebelum Click and Bid ini diperkenalkan, tawaran tertutup kita ni buat melalui mengisi borang dengan lengkap dan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dah. Dan juga orang ramai terpaksa juga membuat bayaran melalui kaunter. Sebenarnya kadar untuk mengikuti tawaran tertutup ini, orang ramai penenda berkenaan hendaklah untuk membayar RM25 ni orang dan atau ia punya fee-nya, tender fee. Once sudah yang bayar RM25, menyertakan dokumen borangnya dan dimasukkan lagi dalam envelope tak. Dan sampul surat itu akan dimasukkan ke dalam mana tu? Peti tawaran. Itu mungkin limitationnya sebelum ini tawaran berkenaan hanya dibukakan di cawangan ibu pejabat JPD dan juga di Kuala Belait nah. So, dengannya adanya sekarang melalui digital ini, data lagi ada orang ramai ini terpaksa ke Belait ataupun ke Ban Ana, ke ibu pejabat JPD. Ya, di manapun jauh, walaupun di daerah mana, ianya boleh mengikuti tawaran tertutup lah. Dan juga kalau perbezaannya juga, kenapa dia dibangkitkan tadi ianya akan memcepatkan proses. So, setiap bagi tawaran ini, ianya peserta tu kalau diikut on statistik, ianya about 4,000 ke 6,000 per penenda. So pihak yes, disebabkan ia manual, so pihak JPD terpaksa memasukkan data entry ke dalam sistem berkenaan sehingga ianya mengambil masa dari penenda hingganya ianya berjaya sekitar 4 ke 6 bulan masanya. So barang ini juga insyaAllah akan memudahcarakan kepada orang ramai dalam meningkatkan efisiensi dan efektif dalam pengurusan tanda pengenalan kenderaan ini. Okey, baik. Ya, di samping itu ada juga kaedah ianya dalam Click and Bid ini. Ia ada dua kaedah untuk dapatkan. Satu di antaranya adalah untuk membuat tawaran tertutup melalui dalam talian, komplit di dalam talian lah. Dan kedua, ianya melalui counter hybrid yang mana kaki tangan JPD akan membantu bagi orang ramai yang datang ingin tahu macam mananya akan membuat tawaran tertutup ini. Pihak JPD akan membantu dalam buat tawaran tertutup dengan menggunakan Click and Bid. Tapi on the process lebih lanjutnya insyaAllah orang Puan Mimi ini akan menyampaikan lebih lanjut. Ya, counter hybrid tadi ya. Ianya diletakkan di mana kan tu? Di semua cawangan JPD. Itu 4 cawangan. Ibu pejabat, cawangan Tutong, cawangan Kuala Belait dan cawangan Temburong. Dan semuanya sudah beroperasi. InsyaAllah ianya akan beroperasi nanti apabila ianya akan diperkenalkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Bersama dengan Puan Nur Mimi ya pagi ini untuk mengikuti lebih lanjut lagi berkenaan dengan nomborku Click dan Bid, Click and Bid ya. Kaedah pertama bagi Click and Bid melalui kaedah secara dalam talian sepenuhnya. Jadi mungkin Puan boleh menerangkan mengenai kaedah tersebut dengan lebih lanjut lagi kepada kami berdua dan juga penonton-penonton kita di luar sana.
Bagi kaedah dalam talian secara sepenuhnya, orang ramai yang ingin mengikuti tanda pengenalan kenderaan secara tertutup boleh membuat permohonan dalam talian dari end to end. Bermaksud tidak perlu berkunjung ke mana-mana kaunter JPD dan boleh dilaksanakan di mana-mana saja. 24 jam bermula dari proses permohonan borang permohonan dalam talian dengan mengisikan maklumat yang lengkap, termasuk menyatakan maklumat tanda pengenalan kenderaan yang dibid beserta dengan harga bidaan, dan melaksanakan semua pembayaran melalui dalam talian sahaja. Pembayaran dalam talian ini adalah menggunakan sama ada kad kredit ataupun kad debit. Kalau kita lihat ya slides di sana, nomborku.gov.bn, kedua di sana proses pembayaran, dan ketiga pemenang dan juga bayaran bid ya. Jadi mungkin boleh dikongsikan lebih lanjut lagi mengenai dengan proses berikutnya itu. Okey. Bagi permohonan dalam talian, orang ramai boleh melayari laman sesawang nomborku dan mengisikan borang dengan lengkap, menghantarkan secara dalam talian, dan menyatakan harga bidaan dan tanda pengenalan kenderaan yang dipilih. Pembayaran RM25 bagi cas perkhidmatan boleh dilaksanakan melalui talian, dalam talian, dan juga pembayaran bagi harga bidaan juga di dalam talian. Ya, itu bagi kaedah pertama ya, iaitu secara dalam talian, dan seterusnya ada kaedah kedua iaitu melalui kaedah counter hybrid, iaitu satu kaedah yang baru diperkenalkan ya oleh JPD. Jadi mungkin Puan sendiri boleh jelaskan kepada penonton kita apakah tujuan counter hybrid ini diadakan dan juga tata cara ni Puan ya menggunakan kaedah counter hybrid ini. Silakan. Jadi bagi memastikan keperluan orang ramai secara menyeluruh, sebagai alternatif dan tambahan kepada kaedah dalam talian yang pertama tadi, pihak JPD juga menyediakan permohonan dilaksanakan di kaunter khas yang dipanggil kaunter hybrid. Berlainan daripada kaedah kaunter sebelumnya, tiada borang penyertaan secara manual perlu diisikan. Orang ramai perlu berkunjung ke kaunter hybrid atau kami panggil kaunter 25 untuk membayar caj perkhidmatan RM25. Dan kaunter JPD akan mengeluarkan kod voucher. Kod voucher tersebut adalah diperlukan bagi memasukkan tanda pengenalan kenderaan dan harga bidaan yang akan dipilih ke dalam sistem dan kaunter kios yang disediakan di Jabatan Pengangkutan Darat di semua cawangan daerah di seluruh negara. Baik ya. Jadi menyentuh mengenai voucher code ya, ataupun kod voucher yang diterangkan sebentar tadi. Adakah voucher ataupun kod voucher tersebut boleh diguna pakai pada satu tarikh yang ditetapkan ataupun mempunyai tempoh sebelum kod tersebut mansuh? Macam mana? Okey, voucher code yang diberikan mempunyai tempoh sah bermula dari tawaran siri dibukakan kepada orang ramai sehingga tamat tempoh tawaran. Okey, baik. So maksudnya kod voucher ini boleh didapatkan di kaunter dan akan diberikan kepada pengguna ini tadi. Kemudian boleh menggunakan kod voucher tersebut untuk mengakses kaunter hybrid ini. Yes, di mana-mana saja, sama ada di kios yang disediakan di Jabatan Pengangkutan Darat ataupun orang ramai boleh membuat di rumah. Okey, baik. Selama tempoh bidaan itu dibukalah ya. Yes. Ya. Dan seterusnya kita akan beralih kepada Tuan Muhammad Ikral. Jadi Tuan, bilakah ciri Click and Bid ini di dalam nomborku ini akan mula dilaksanakan oleh JPD? Click and Bid ini akan insya-Allah akan dimulakan pada 10 September 2022, mana JPD akan membukakan tawaran tertutup bagi siri BBC 3 dan 4 angka dengan menggunakan perkhidmatan nombor Click and Bid dalam pecahan interval
iaitu sebanyak 3 interval. Mungkin sebelum ini kalau yang secara manual ianya mempunyai satu interval saja. Contohnya dari BBC 100 sampai BBC 9999. Ya, contohnya. So ini juga 3 interval ini juga bagi memastikan kelancaran penggunaan perkhidmatan baru ini dan juga mempercepatkan proses pengumuman bagi tender yang berjaya. Sebenarnya sebelum ini menggunakan satu interval, ianya mengambil masa dalam sekitar 4 ke 6 bulan dari selepas dari tarikh tutup tawaran. Dan juga menggunakan interval ini, pemenang akan diumumkan selepas 1 dan 2 minggu selepas dari tarikh tutup interval berkenaan. Interval bagi siri BBC dipecahkan kepada 3 pecahan. Interval iaitu JPD akan bukakan seperti berikut. Interval 1 bagi tanda pengenalan kenderaan BBC 100 hingga BBC 3000 bermula 10 September 2022 sehingga 23 September 2022 bagi orang ramai untuk mengikuti tawaran tertutup selama 2 minggu. Dan penenda yang berjaya akan dimaklumkan dalam 1 hingga 2 minggu selepas tarikh tutup interval pertama. Dan seterusnya bagi interval kedua, bagi tanda pengenalan kenderaan BBC 3001 hingga BBC 6000 dibukakan bermula 24 Oktober 2022 sehingga 7 Oktober 2022 bagi orang ramai yang ingin mengikuti tawaran tertutup selama 2 minggu. Dan juga penenda yang berjaya akan dimaklumkan selepas 1 dan 2 minggu selepas dari tarikh interval yang kedua. Dan seterusnya interval ketiga bagi tanda pengenalan kenderaan BBC 6001 hingga BBC 9999 bermula 8 Oktober 2022 sehingga 21 Oktober 2022 bagi orang ramai ingin menyertai tawaran tertutup selama 2 minggu. Dan penenda berjaya juga akan dimaklumkan selepas 1 dan 2 minggu selepas interval yang terakhir itu. Kalau kita lihat di sini, ya, menerusi slides yang dikongsikan sebentar tadi, ya, pengumuman mereka yang berjaya sehingga 12 November nanti, ya. Baik. Berikutnya nih, bagi mereka yang mengikuti tawaran tertutup tanpa pengenalan kenderaan tersebut, adakah makluman sama ada tawaran tersebut berjaya atau tidak akan dimaklumkan kepada yang berkenaan? InsyaAllah orang ramai yang mengikuti tawaran Click and Bid akan menerima makluman surat berjayanya atau sebaliknya melalui email yang telah disertakan semasa buat pengisian borang, penyertaan, atau boleh didapati melalui kaunter hybrid. Dan penggunaan email adalah digalakkan bagi maklumat yang lebih cepat dan mempertingkatkan usaha penggunaan bagi kita ni mengurangkan penggunaan kertas dan digantikan menjadi surat yang berbentuk digital. So di samping itu ada juga makluman melalui laman sasaran JPD. So, our website akan menyenaraikan mana penenda yang berjaya. Ada IC-IC-nya akan diterterakan di sana lah. Dan juga akan dimaklumkan melalui laman sosial IG dan sebagainya, mungkin akan melalui berita saja. Dan di samping itu, just untuk makluman orang ramai, bagi mana-mana penenda yang berjaya, ianya mempunyai tempoh masa untuk membuat pendaftaran kenderaan berkenaan dalam tempoh 1 bulan. Tapi bagi yang untuk berhasrat untuk membuat pendaftaran selepas 1 bulan, ianya dikehendaki untuk membuat penahanan tanda pengenalan kenderaan, iaitu kalau orang biasa menyebutnya holding nombor so dengan kadar bayaran RM60 bagi tempoh 3 tahun. Dan juga untuk makluman juga bermula siri BBC ini, peserta yang berjaya nanti atau penenda yang berjaya boleh buat pembayaran dan juga ianya hanya boleh dibuat serah nombor berkenaan kepada pemilik yang baru selepas
12 bulan dari tarikh menerima pengumuman berjayanya. So ianya boleh diserahkan kepada pemilik yang baru dari 12 bulan daripada award letternya. Ya. Jadi Puan, ya, sekiranya orang ramai ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan ciri klik dan bid ini, mungkin ada tempat-tempat yang dapat mereka kunjungi ini, silakan. Okey, bagi mendapatkan maklumat lanjut, orang ramai bolehlah mengikuti Instagram jpd.pn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang JPD www.jpd.gov.pn. Bermula daripada 10 September, orang ramai boleh mengakses ciri Click and Bid melalui www.nomborku.gov.pn. Selain itu, orang ramai boleh turut menghubungi Jabatan Pengangkutan Darat melalui hotline 7181-641 atau email info_ltd@jpd.gov.pn. Ya. Jadi itulah antara yang dapat kita layari, ya, sekiranya ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan ciri klik dan bid ini. Jadi Tuan, sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin ada harapan ataupun saranan dari Tuan juga Puan sendiri? Ya, mungkin saranan dari Jabatan Pengangkutan Darat supaya orang ramai akan lebih cenderung menggunakan puli dalam talian, iaitu dari kita ni mengikuti tender tawaran tertutup itu dan memohonnya sudah menggunakan online dan juga setelah ianya berjaya pun membayarnya pun menggunakan online. Juga kalau ini pun sampai holding pun menggunakan online. Terus ini dia mengambil kira kita ni supaya mengurangkan orang ramai supaya untuk hadir ke kaunter pelanggan supaya kita ni menggunakan mau dalam digital katanya itulah. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Nur Muhammad Iqral bin Abdul Hamid, Ketua Bahagian Taktikal Pendaftaran dan Perlesenan, dan ribuan terima kasih juga kita ucapkan buat Puan Nur Mimi, ya, binti Sahari, jurutera sistem yang sudah pun bersedia pada pagi ini meluangkan waktunya berkongsi bersama dengan penonton-penonton kita berkenaan dengan nomborku, klik dan bid. InsyaAllah bersama lagi nanti di lain kesempatan, mungkin dengan topik perbincangan yang lain pula, ya. Sehingga waktu itu tiba. Assalamualaikum Tuan Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.